Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Tuan Guru Besar Kemudahan Nasri B. Ja'far, guru-guru penungganan, guru-guru kafa, seterusnya anak-anak sekalian, dan yang paling utama adalah ahli panel yang ada bersama dengan saya di kiri dan kanan pada pagi yang cukup bermakna ini. Sesungguhnya anak-anak yang berada di hadapan ini adalah anak-anak yang beruntung karena julung-julung kalinya ahli-ahli panel ini mampu hadir bersama dengan kita walaupun masing-masing dalam tengkangan waktu yang cukup mendesak. Baik. Seperti mana yang kita ketahui, hari ini tanggal 5 Muharram 1444 Hijrah bersamaan 3 Agustus 2022 adalah hari sambutan Mahasiswa peringkat sekolah dengan temanya Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Jadi sebelum saya memperkenalkan ahli panel ini, yang mungkin ada yang pernah bertemu, ada pun mungkin pernah melihat di kaca televisyen atau sebagainya, elok kiranya saya huraikan serba sedikit dahulu apa yang dikatakan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran. Keluarga Malaysia adalah kelompok masyarakat yang berada di dalam Malaysia ini, manakala pemangkin adalah faktor yang mempercepatkan sesuatu tindakan atau proses ke arah kemakmuran. Dan itulah yang akan dikupas oleh ahli-ahli panel kita yang cukup terkenal ini. Sebelum itu elok kalau saya perkenalkan dahulu barisan ahli panel yang akan bersama dengan kita. Saya perkenalkan dahulu di penghujung sebelah kiri saya. Sekali imbas ketika saya mulai naik ke atas pentas tadi, saya terfikir saya menjemput orang lain berada di atas pentas untuk forum bersama-sama. Tetapi kenapa beliau hadir? Saya terkeliru di antara Ustaz Haslim Bollywood dengan, sebab yang saya jemput adalah Ustaz Asnaf, tetapi hadir Ustaz Bollywood. Selamat datang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya difahamkan Ustaz baru sahaja pulang daripada Indonesia menghadapi ijma' ulama di sana. Bagaimana kesihatan sekarang ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, dan di sebelah kiri saya adalah Al-Fadil Ustaz Muhammad Fakhruddin bin Ahmad. Baru sahaja juga bergegas pulang ketika sedang menghadiri Jambore Pengangkat Sedunia di Geneva. Tetapi lantaran kita mengadakan forum pada hari ini, beliau sanggup pulang dan sebentar nanti habis saja forum akan kembali ke Geneva untuk menyambung persidangannya di situ. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Jadi sepanjang perjalanan tidak ada masalah apa-apa lah? Tidak ada apa-apa. Alhamdulillah. Baik. Di sebelah kiri saya, ini lagi hebat. Saya baru saja menjemputnya dalam 2 hari yang lalu, di mana katanya saya sekarang sibuk dengan sukan Commonwealth di Birmingham, England, mengetuai delegasi Malaysia di sana. Namun oleh kerana semangat nak berjumpa dengan anak-anak, hadir pada pagi ini. Apa kabar Cikgu Yusnizam bin Ahmad Marzuki? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan bagaimana dengan pencapaian atlet kita di sukan Commonwealth pada kali ini? Alhamdulillah, saya baca hayang dah. Saya dengar kata Chef Division. Terima kasih. Dan seorang lagi yang memang cukup dikenali, tak perlu saya perkenalkan lagi, yaitu Cikgu Zainal bin Mahmud. Saya dipahamkan beliau baru saja bergegas pulang daripada UUM kerana mengadakan satu sesi dialog dengan pelajar-pelajar yang baru saja mendaftar di sana. Bagaimana dengan keadaan sekarang? Perjalanan balik ke sini ni ada masalah tak? Masalah sikit sebab hujan. Lepas tu bah rosak jalan. Saya kena tolong pas. Tapi alhamdulillah sampai dah. Alhamdulillah dapat juga sampai, cuma tak apa sihat sebab kena hujan masa tolak pas. Baik, terima kasih. Apa cerita pun? Jenama tak tolak pas ni tak pergi jalan. Oh, tak.
Nak cakap apa jam ni? Kurang pendek lagi. Ya, okey. Jenuh lah terlepas daripada gurun sampai si. Itu yang saya tak pasal, tapi menangkan untuk hadir ke forum ni, saya menggagahi diri untuk tak mau mengecewakan anak-anak di sini. Alhamdulillah. Beri tepukan untuk ahli-ahli panel kita. Dan tidak baru perkenalan. Anak-anak sekalian, seperti yang kita ketahui bahawa pada setiap tahun kita akan menyambut awal Muharram sebagai pertanda awalnya kalender Islam, yang membezakan di antara kalender Islam dengan kalender Masihi. Kalau kita belajar sejarah, ini dipanggil peredaran masa ataupun kedudukan masa sebelum Masihi, selepas Masihi, dan Hijrah. Ada yang dapat membezakan di antara keduanya, di antara kalender Masihi dengan kalender Hijrah? Tak dapat? Kalau tak dapat, kena tunggu forum ini sehingga selesai. Baik, kita kembali kepada ahli panel kita. Seringkali kita dengar orang sebut tentang hijrah, berpindah ke sana, berpindah ke sini. Ada orang katakan, okey, daripada tak bertudung menjadi bertudung, itu juga hijrah. Daripada baik, daripada buruk menjadi baik, itu juga hijrah. Namun kita nak tahu dengan lebih jelas, apakah yang dikatakan hijrah dari segi istilah dan dari segi bahasa. Jadi untuk mengumpas tajuk ini, elok kiranya kalau kita perkenalkan dahulu atau kita jemput dahulu ahli panel yang pertama. Ustaz Anam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Pemoderator Haji Nasruddin Firdaus, yang saya hormati juga ahli panel yang bijaksana, yakni Syekh Ustaz Fakhruddin, Cikgu Wisnusan dan Ustaz Zainul, Cikgu Zainul, dan khususnya anak pelajar yang Ustaz kasih sekalian. Hasbi Rabbi Jannah. Tadi Ustaz Hasbi pula. Tepat. Saya. Itulah betulkan Ustaz Hasbi menjadi Ustaz Hasbi. Baik, untuk respon kepada soalan pemoderator tadi, yang mana mengenai pertanyaan pengertian ataupun konsep hijrah. Okey, baik. Ustaz akan cakap secara mudah sebab Ustaz tahu, saya yakin anak-anak murid semua dah faham apa itu hijrah. Dan contoh-contoh yang diberikan oleh Cikgu Nasrah tadi pun, hijrah tadi ada yang berubah daripada tak bertudung ke bertudung, daripada ke tempat ke tempat. Jadi kat sini Ustaz nak skupkan lagi, kecilkan lagi untuk makluman semua tuan-tuan dan puan-puan. Hijrah itu daripada definisi ulama yang diberikan adalah perpindahan, adalah perubahan, adalah pertukaran. Maksudnya banyak, berpindah boleh, berubah boleh, bertukar boleh. Tapi ulama meletakkan di hujungnya berubah kepada apa, berpindah kepada apa, bertukar kepada apa. Mestilah semuanya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi di sini dapat disimpulkan definisi secara penuh perpindahan ataupun perubahan yang mana daripada ke arah yang lebih baik, ke arah Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Itu maksud hijrah secara definisi umumnya. Bercakap pasal hijrah, macam tadi, ada perpindahan, ada perubahan. Ada soalan ditanya, Ustaz, saya pindah daripada Alustar ke Sik, adakah berhijrah Ustaz? Ada soalan itu. Jadi dekat sini ulama meletakkan berpindah itu mestilah daripada ke arah yang lebih baik, ke arah Allah niat semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala sahaja. Jadi ada Ustaz bagi analogi mudah. Kalau Ustaz daripada Alustar, Ustaz pindah ke Sik ni, dekat Alustar sana, rumah Ustaz dekat dengan masjid, dekat dengan cara penceramah ilmu agama. Mai ke Sik ni pun ada, tapi Ustaz tak pergi pun. Adakah itu dia agak hijrah? Bagus, dah faham dah semua. Jadi mana ke sini mesti berubah daripada buruk kepada yang baik, daripada yang lebih baik, daripada baik kepada yang lebih baik. Dan kata kunci yang utama kat sini,
kalau dari segi bahasa Melayu, dia mesti ada dari ke, daripada kepada, dari baik ke lebih baik, daripada yang buruk kepada yang baik. Alhamdulillah rasanya. Dan paling penting untuk hijrah ini mestilah kita memahami apa itu hijrah Rasulullah SAW, yang mana daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan Ustaz tak naklah bercakap panjang, saya yakin nanti ahli panel akan menyentuh kronologi sejarah-sejarah daripada hijrah Rasulullah SAW. Sangat tak kata dia. Terima kasih. Itu dia penerangan yang cukup jelas dan jitu. Dan apabila mendengar ulasan daripada Ustaz Anam tadi, cikgu teringat akan kata-kata yang sering diungkapkan kepada kita. Jadikanlah hidupmu hari ini lebih baik dari semalam, dan besok lebih baik daripada hari ini. Bermakna kita hijrah ke arah kebaikan, ya. Baik. Jadi apabila menyebut tentang hijrah, pastinya kita tidak dapat melupakan bagaimana peristiwa Nabi Muhammad SAW berhijrah daripada Makkah ke kota Madinah. Namun sebelum itu, apa kata kalau kita cuba ulang balik, imbas balik bagaimana suasana penentangan terhadap Nabi ketika Nabi secara bersembunyi menyebarkan agama Islam di Makkah sebelum mendapat perintah dari Allah berpindah ke Madinah, dan bagaimana susur galur perjalanan itu, apa yang ditepuhi, apa yang dialami, dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat dalam perjalanan daripada Makkah ke Madinah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang sirah ini, elok kita bagi seorang yang pakar dalam bidang sirah, tak lain tak bukan Ustaz Fakhruddin bin Ahmad. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada saudara moderator Cikgu Nasaruddin yang saya hormati, yang saya kasihi, sahabat-sahabat barisan ahli panel, seterusnya cikgu-cikgu, guru-guru, kafah, anak-anak murid yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum saya melanjutkan bicara saya, terlebih dahululah saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan, atas kelemahan diri dalam menyampaikan ilmu. Tak ada, tapi sekadar perkongsian. Dan saya pun nak baca saja, nak baca cerita saja, nak kisahkan saja, baca. Okey, baik. Dalam bercerita mengenai hijrah, mungkin ada bahasa saya, bahasa yang kalau dia tubik ulu lah, tak ajak. Kalau dia keluar ilyak lah. Kalau keluar makilau pun makilau lah. Tentu. Okey, baik. Hijrah Nabi SAW tak dapat tidak, kita kena hundur ke belakang. Kalau kita nak tengok apa dia? Hundur. Gostan sikit. Baru kita insyaAllah, baru kita boleh nampak, perjalanan ataupun kisah hijrah ini. Ustaz akan mulakan dengan ketika mana umur Nabi Muhammad SAW mencapai umur 40 tahun. Ketika itu di Gua Hira, wahyu pertama yang Rasulullah terima. Bila wahyu pertama yang Rasulullah terima ni menandakan baginda SAW telah pun dilantik menjadi Rasul dan kena sebarkan risalah tauhid, risalah Islam. Baik. Pada ketika itu di Jazirah Arab itu, di tanah Arab itu, agamanya jahiliyah, agama pagan, sembah berhala. Ada yang buruk, ada yang tak elok, bunuh anak, semuanya ada. Jadi apabila
Rasulullah terima wahyu nak sampaikan Islam ni, Rasulullah SAW dia kena buat senyap-senyap. Dia kena berdakwah secara rahsia. Setelah berdakwah secara rahsia, tibalah perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Apabila berlakunya dakwah secara terang-terangan, maka disinilah berlakunya pertembungan penentangan antara risalah tauhid dengan adat ataupun budaya jahiliyah pada masa itu. Selama dia kita ringkas-ringkas selama 10 tahun tuan, 10 tahun Nabi berdakwah Islam di kota Mekah itu, penerimaan Islam tersangatlah mendukacitakan. Tapi Rasulullah tak kecewa, Rasulullah teruskan dakwahnya. Dalam tempoh itu juga penentangan berlaku, penindasan berlaku kepada orang Islam. Dan orang Islam masa itu yang masuk Islamnya daripada golongan-golongan bawahan, daripada golongan hamba abdi, orang-orang miskin. Kalau pembesar-pembesar, golongan bangsawan ini tidak terima. Sebab lari dengan mereka punya pegangan. Dia pun hidup mewah dengan adat-adat ataupun perkara jahiliyah. Jadi bila Islam hadir, penentangan itu berlaku, turning 360 darjah, tak sama dengan apa yang mereka nak. Jadi penentangan itu berlaku. Penyiksaan, kalau anak-anak dah biasa. Kalau siapa dia Bilal bin Rabah kan, ditindih batu di padang pasir. Ada yang disula, ada yang diheret dengan kuda, ada banyak siksaan yang diterima, sehingga kan pada satu ketika Rasulullah SAW mengarahkan membenarkan kaum muslimin pada masa itu untuk berhijrah kali pertama ke Habsyah. Di sana ada seorang raja Habsyah, An-Najasyi, raja yang baik. Dia memang menyediakan tempat untuk orang-orang muslim ni berlindung di sana. Sehinggalah pada satu ketika berita mengatakan penindasan ataupun penyiksaan di Mekah ni dah tak ada dah. Jadi orang Islam balik pula. Balik rupanya tak pun, berita palsu saja. Jadi berterusanlah penindasan. Kemudian pada satu ketika ni ringkas je orang. Ringkas bahasa macam panjang lah. Pada satu ketika Nabi keluar berdakwah ke Taif, sebab penduduk Madinah ni tak terima, penduduk Mekah tak terima lah. Tak terima dah dakwah Nabi, sehingga kan Nabi berusaha apa kata kalau berdakwah di luar pada Mekah pula masa itu. Pilihannya ialah Taif. Tanah Taif ni tanah yang subur, tanah yang baik. Jadi baginda Rasulullah SAW berdakwah di Taif bersama dengan di bawah Zaid bin Harisah teman. Sesampai saja di Taif, setelah Rasulullah SAW menceritakan kehadiran baginda untuk menceritakan Islam, untuk risalah tauhid, tetap tidak diterima. Malahan lebih teruk lagi, baginda dan Zaid bin Harisah itu dikejar, dihalau. Penduduk di Taif itu mengarahkan bayar upah pada kanak-kanak, pada orang-orang yang bawahan-bawahan ni, bagi upah untuk apa? Upah kutip-kutip batu terus baling pada Rasulullah, punggan 7. Masa tu Zaid ni lah yang jadi pelindung. Habis ni Zaid, habis belakang lah, berdarah kepala, cedera parah. Rasulullah dalam duk pelindung tu pun kena juga, kena ke bahagian bawah kaki. Larilah, keluarlah Rasulullah dengan Zaid daripada Taif tu dengan keadaan cedera lah. Rasulullah masa dia lari tu pun, masa keluar tu pun, kasut ada pakai tu bunyi cek. Pasal apa bunyi begitu? Ya, darah tu ada dalam kasut dah. Kemudian Rasulullah walaupun pada ketika itu dia mohon, dia berdoa pada Allah Ta'ala, dia merayu pada Allah Ta'ala. Dalam doanya tu
dia minta ampun pada Allah Ta'ala atas kelemahan dia, atas kekurangan dia. Pasal mungkin disebabkan dia, kekurangan di Rasulullah ini menyebabkan penduduk Taif itu tak terima dakwah Islam. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia tak berdoa penutup keburukan penduduk Taif tu. Betapa mulianya Rasulullah kita berdoa, bukan doa nak bagi penduduk Taif itu jadi rosak atau apa. Dia sebaliknya dia menceritakan mungkin ada kesilapan daripada diri dia menyebabkan penduduk Taif tak terima dakwah. Kemudian pada masa itu juga turunlah malaikat Jibril dengan malaikat jaga gunung bagi tawaran pada Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana ni? Kalau kata kita hakiklah bukit tepi Taif tu, dua gunung tu kita hapus tok dah kampung Taif tu. Dah mana? Nak tak? Agak-agak kamu Rasulullah nak tak? Kalau kita saya kalau bawa ni duduk riak jumpa Cikgu Nasar tegur saya, apa tadi? Riak apa ni? Cikgu, you sisa jetik telinga saya. Cikgu Nasar kata, nak tak kalau saya pergi balas klik tembus? Saya kata nak tapi Rasulullah, walaupun malaikat dah tawarkan ni, kita angkat bukit tu Rasulullah, kita hampuk atas penduduk Taif tu, Rasulullah kata jangan. Mudah-mudahan anak cucu generasi penduduk Taif ni akan terima Islam. Tu dia Rasulullah kata. Betapa sabarnya, betapa mulianya Rasulullah SAW ni, sehingga kan doa dia ni dia tak ada untuk nak membinasakan kaum-kaum dia. Sebaliknya yang baik-baik saja didoakan kepada kita. Kalau kaum musyrikin masa itu Rasulullah doa yang baik-baik, apatah lagi kita umat dia, lagilah Rasulullah berdoa kepada kita. Kita pun janganlah lupa kepada Rasulullah, banyakkan selawat insya-Allah. Seterusnya, apabila dakwah Rasulullah tidak diterima, ditentang, malah lebih hebat lagi sebab ketika mana wafatnya atau meninggalnya ayah saudara pak menakan Nabi lah, Abu Talib kan, Nabi duduk dengan Abu Talib. Meninggalnya wafatnya isteri baginda Sayyidina Khadijah, masa tu lagi hebat penduduk Arab, masa tu lagi hebat menentang, berani buat. Sebab apa? Sebelum ni Abu Talib dengan Sayyidina Khadijah lah yang jadi pelindung bagi Rasulullah SAW. Tak ada dua orang ni lagi berani. Sampailah satu ketika musim haji. Ni kita ringkaskan lagi ni. Musim haji, ada orang kan haji batu tu Islam baru, bukan Nabi baru do dakwah Islam kan. Musim haji mai mana? Haji memang dah ada orang masa tu. Sebab apa? Haji ni syariat daripada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail lah. Daripada zaman Nabi Ibrahim yang bina Kaabah tu, jadi syariat haji tu dah ada dah. Tawaf Kaabah tu ada dah. Cumanya setelah tempoh ketiadaan Rasul selepas Nabi Isa alaihissalam tu, wafatnya Nabi Isa tu, bukan wafatnya Nabi Isa tu yang diangkat ke langit, ketiadaan Nabi Isa alaihissalam tu tempohnya lebih kurang dekat-dekat 600 tahun. Jadi dalam tempoh tu berlaku penyelewengan. Tu yang jadi jahiliyah tu. Tawaf juga. Orang jahil, masyarakat Arab jahiliyah tu dia tawaf juga. Dia ada musim haji juga, tapi dah menyeleweng banyak dah. Kaabah tu dah ada berhala dah. Ada juga yang tawaf telanjang pun dah. Dia tak kenal dah dengan syariat Nabi Ibrahim dulu ni. Kemudian nak ceritanya, bila tiba musim haji, ada penduduk daripada Yathrib buat haji lah. Buat tawaf. Okey. Masa tu Nabi SAW berdakwah dari satu kemah. Orang pergi haji. Bila tiba di kemah yang penduduk Yathrib ni, ada 6 orang lelaki. Penduduk Yathrib ni, dia di tanah Yathrib ni dah ada penduduk Yahudi pun ada. Jadi kitab-kitab hak terdahulu tu ada. Depa mengaji, depa tahu akan ada Rasul akhir zaman. Cumanya depa tak jumpa lagi siapa.
Bila tiba musim haji ni lah dapat tengok baginda Rasulullah, tengok perwatakan, tengok tanda, dapat yakin inilah Rasulullah akhir zaman. Sebab tu penduduk Taif yang 6 orang atau yang buat haji tu terima Islam. Dan dia balik musim haji tu balik, malah dia sebarkan pula Islam di Taif, Islam di Yathrib. Kemudian pada tahun berikutnya musim haji juga bertambah lagi penduduk Yathrib yang Islam, tambah jadi 12 orang pula. Tambah jadi 12 orang. Kemudian berjanji dengan Rasulullah, buat sepakatan namanya perjanjian Aqabah untuk nak sebarkan Islam. Masa tu Rasulullah pesan untuk terima Islam, jangan syirik pada Allah, tinggalkan berzina, tinggalkan mencuri, tinggalkan perkara yang tak baik. Balik ajar Islam di Yathrib. Kemudian pada tahun yang berikutnya, tahun ke-13 lah. Tahun yang ke-13 lah, mai pula jemaah haji daripada Yathrib. Kali ini orang Islam daripada Yathrib semakin tambah, jadi 70 lebih. Ini perjanjian Aqabah kedua pula lah. Perjanjian Aqabah kedua ni, penduduk Yathrib menawarkan kepada Rasulullah, bersedia kepada Rasulullah, menawarkan tempat kepada Rasulullah dan penduduk Islam yang ada di Mekah tu, jumlah pilah ke Yathrib, berhijrahlah ke Yathrib. Kami di sana, kami akan sediakan tempat pada Rasulullah, kami akan sediakan tempat kepada orang mukmin di Mekah ni, kami akan bagikan harta kami, kalau nak bini pun kami bagi. Betul ada, sehingga kan ditawarkan kalau kata penduduk orang Islam di Mekah ni, kalau nak di sana tu nak tinggal hijrah selai Pinang ni di sana, kalau kata nak nikah pun di sana depa nak bagi. Kemudian Rasulullah SAW bila dah terima perjanjian yang macam tu, Rasulullah baiklah balik. Kemudian Rasulullah pesan kepada para sahabat, pesan kepada penduduk Islam di Mekah pada masa tu, boleh berhijrah ke Madinah. Masa tu bulan haji Zulhijjah lah kan, Zulqa'dah, Zulhijjah. Kemudian masuklah Muharram kan, masuk Muharram lah, bulan Muharram. Jadi dalam bulan Muharram tu dah start dah perpindahan sahabat-sahabat, mula dah berhijrah ke Yathrib, ke Madinah. Cumanya Nabi tak berhijrah lagi kerana Nabi menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kata Rasulullah dah boleh berhijrah. Okey, kemudian Rasulullah juga pada masa itu dia tak benarkan lagi Sayyidina Ali, dia tak bagi hijrah lagi. Sayyidina Abu Bakar pun dia tak bagi hijrah lagi. Tu ada sebab dia lah. Kemudian orang mukmin yang lain, orang Islam yang lain pada masa tu dah start dah berhijrah. Sehingga kan orang pembesar kafir Quraisy masa tu, musyrikin Mekah masa tu pun heran, di mana orang Islam ni dia tengok ke kurang, dia tak ada rupa-rupa cek tengok, depa duk lari ke Madinah dah, lari ke Yathrib, dia perlu pindah dah. Jadi pembesar Quraisy masa tu ayahanda Abu Jahal ada ketua di situ, panggil buat mesyuarat di satu sebuah tempat dewan nama dia Darun Nadwah. Mesyuarat apa? Mesyuarat dicerita kata sekarang ni, kita tengok keadaan sekarang ni, orang Islam semakin berpindah. Kita ni nak buat macam mana? Sikit lagi mesti Muhammad berpindah juga. Bila macam keadaan macam tu, mereka mesyuarat ke mana pun kita kena halang juga. Nah, Muhammad ni macam mana? Kita ada dalam cadangan kita puan negeri, dah. Kata mana boleh puan negeri? Kalau puan negeri, kalau dia pergi tempat ni tengok sini pun ada terima dah, di sana pun ada terima dia dah. Kalau kita puan tempat lain lagi, kita di tempat lain penuh dengan Islam, tak jadi nak puan negeri. Ada yang kata kita buat kotak, buat penjara, kita bubuh dalam tu. Kita bubuh dalam penjara, tak usah bagi makan, tak usah bagi pada. Kata tak boleh. Rasulullah ni dia daripada kaum
ataupun bani yang ada nama dalam kitab boleh masuk kitab bani juga, akhirnya mereka pilih untuk bunuh. Cuma nak bunuh ni tak boleh seorang. Bila nak bunuh Rasulullah ni kena bunuh secara beramai-ramai. Sebab apa? Kalau seorang saja yang dipilih untuk bunuh Rasulullah, akan berlaku peperangan antara kaum, antara kabilah. Jadi bila bunuh secara ramai sampai 70 orang, wakil satu kabilah sampai 70 orang, ada 70 kabilah. Jadi kalau orang nak dakwa pun tak boleh nak dakwa, melainkan bayar denda gitu je. Jadi tak akan berlaku peperangan. Jadi mereka pun setuju. Maka jadi setiap kabilah ni pilihlah pemuda-pemuda yang gagah perkasa, pandai silat dan sebagainya, pakai asah parang apa semua sebagainya. Malam tu juga mereka akan kepung rumah Nabi, dan malam tu juga akan berlaku pembunuhan. Berita ini sampai kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril wahyu daripada Allah menyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dah sampai waktunya untuk kamu berhijrah. Dan malam ni juga ada komplot pengepungan rumah kamu, dan akan ada pembunuhan untuk kamu. Jadi nak mula berhijrah lah ni. Daripada sini saya rasa panjang. Saya berhenti di sini dulu. Akan disambung oleh ahli panel yang lain lah kalau ada cerita hijrah. Habis kita hijrah lah. Okey, terima kasih Ustaz. Itu dia tadi. Bagaimana penentangan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW daripada kaum musyrikin. Maka macam-macam. Bagaimana penderitaan yang dialami oleh Bilal bin Rabah, dan bagaimana kemudiannya Nabi terpaksa berhijrah apabila diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi sebelum saya melangkah untuk ahli panel yang ketiga, elok kalau saya tanyakan dulu beberapa soalan untuk anak-anak. 3 soalan saya rasa. Sebab nampaknya semakin menunduk ke bawah kerana terlalu khusyuk. Nah, okey. Jadi saya akan bertanya di sini. Kalau dapat jawab, angkat tangan dan terus bagi jawapan. Ustazah akan ke tepi anda. Betul? Baik. Ustazah pun dah bersedia. Okey, soalan yang pertama. Saya ambil daripada kupasan ahli panel yang pertama. Berikan maksud hijrah. Nanti Ustazah pilih ya. Saya nak tengok di sini, saya tak dapat. Siapa-siapa? Tak baca kat situ, tengok dengar aku. Hijrah adalah perpindahan. Macam mana ahli panel? Boleh terima? Pindahan apa tu? Perpindahan apa? Tak tahu. Pindahan apa? Ke lebih baik. Macam mana? Ahli panel boleh terima tak? Okey, boleh diterima. Okey, terima kasih. Tahniah. Baik, soalan yang kedua. Siapa yang mengetuai kaum musyrikin menentang Mekah pada zaman itu sebelum hijrah? Itu ditentangkan oleh ahli panel yang kedua. Siapa yang mengetuai kaum musyrikin di Mekah menentang dakwah oleh Nabi Muhammad SAW? Cikgu tengok dari sini menunduk salin. Rupanya menunduk terus ya. Ada orang kat tangan tu. Bangun. Abu Jahal. Boleh terima? Boleh ya, tanya. Dan soalan yang terakhir untuk sesi ini, banyak soalan ya. Berikan nama tempat di luar kota Mekah yang menjadi destinasi pertama dakwah Nabi Muhammad SAW. Okey, dia dulu. Bangun. Ha? Tok dia jawab. Tong Ek. Cuba bagi betul. Jangan jadi Tong Ek. Sabar. Taif. Betul. Okey, Tania. Okey, terima kasih dan tahniah kepada anak-anak yang mendapat hadiah. Yang lain-lain bersedia.
hadiah banyak lagi, penaja-penaja pun banyak. Sebab kita dapat banyak tajaan, terutamanya daripada kedai buku daripada panitia. Oh banyak. Baik, anak-anak sekalian, kalau tadi kita mendengar bagaimana perjalanan ataupun situasi permulaan bagaimana hijrah Nabi itu akan bermula, dan rasanya tak best lah kalau kita tak sambung cerita ini. Walaupun pada awalnya tajuknya yang saya beri kepada Cikgu Yusnizan ini tajuk yang lain, tetapi memandangkan bahawa cerita yang disampaikan Ustaz tadi tak habis, nak sambungnya, kita silakan panel yang ketiga lah. Jadi apa kata kalau Cikgu Yusnizan teruskan menyambung kronologi peristiwa hijrah ini, dan bagaimana penerimaan dan hubungan antara kaum muhajirin dan kaum ansor di sana, serta mungkin ada watak-watak tertentu yang berlaku sepanjang peristiwa hijrah itu mungkin akan dikupaskan oleh Cikgu Yusnizan. Oke, silakan Cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita, Cikgu Nasa yang dikasihi, dan juga yang dihormati rakan-rakan forum kita pada hari ini. Okey, lebih dahulu Cikgu nak ucapkan mohon kemaafan. Sebenarnya Cikgu ni tak layak duduk di hadapan ni sebenarnya, sebab patutnya tak tahulah, tapi Cikgu ambil lah peluang ni yang telah diamanahkan untuk kita berkongsi ilmu. Sebab Nabi kata sampaikanlah walaupun satu, sampaikanlah walaupun satu. Tak ingat tu. Okey, jadi alhamdulillah tadi sepatutnya soalan yang Cikgu Nasa bagi kat Cikgu tu lain, tapi hari ini jadi lain. Tapi Cikgu cubalah sambung balik apa yang Ustaz Fakhruddin cerita tadi. Sekadar mana yang kau mampu, Cikgu mohon maaf sangat-sangat sekiranya ada kesilapan. Tolong betulkan ustazah-ustazah yang depan Cikgu, juga guru-guru, ustaz-ustaz ni tolonglah betulkan seandainya benda ni salah. Sebab dia melibatkan tentang surah, yang melibatkan tentang perjalanan Nabi. Jadi kena salah-salah tu tolong betulkan, insya-Allah. Okay, jadi Ustaz Din cerita tadi pasal dari segi kronologinya, bila Allah telah merintahkan Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW tentang arahan untuk berhijrah. Waktu yang Ustaz cerita tadi, waktu tu Nabi Muhammad masih lagi berada di kota Mekah. Maksudnya telah sampai seruan untuk berhijrah. Kalau nak cerita kronologi ni agak panjang sikit. Bila maksudnya kalau ikut sampai ke Madinah, dia ada cerita-cerita yang menarik sepanjang, ataupun bukan menarik lah, cerita-cerita di sebalik perjalanan Nabi Muhammad SAW hinggalah sampai ke kota Madinah. Jadi Cikgu nak sambung balik supaya benda tu tak tergantung, tapi sekadar mana Cikgu mampu. Bila Malaikat Jibril beritahu pada Muhammad, ya Muhammad, boleh sampai masanya untuk kamu berhijrah. Lalu Nabi, langkah pertama yang Nabi buat, Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi pergi ke mana? Ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi memaklumkan kepada Sayyidina Abu Bakar bahawa kita perlu berhijrah. Saya rasa Sayyidina Abu Bakar dia rasa terkejut tak? Dia rasa terkejut dan dia rasa gembira kerana Nabi berhajat nak pindah ataupun nak hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Lalu lepas saja Nabi balik pada rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi singgah pula ke rumah Sayyidina Ali. Nabi maklum pada Sayyidina Ali, malam ni kamu ganti tempat tidur aku dan selimutkan dengan selimut yang aku ada. Selimut Nabi warna apa? Yang hijau. Bagus, pengetahuan sedia ada. Okay. Bila Nabi dah maklum sampai masanya, sebab apa Nabi maklum? Ustaz cerita tadi tentang orang-orang Arab ni, dah ada orang Quraisy ni, dia dah ada niat nak bunuh Nabi. Mereka sampai peringkat nak bunuh dah. Jadi kenapa Nabi kena tunggu lagi di kota Mekah? Jadi untuk nak selamatkan Islam tu, maka Allah perintahkan Jibril sampaikan wahyu sampaikan kepada Nabi Muhammad supaya berhijrah. Lalu malam tersebut, ketika Nabi berada di rumah orang Quraisy ni,
yang orang kata apa, yang memang niat sangat nak bunuh Nabi ni, depa kepul rumah Nabi. Depa kepul rumah Nabi dan depa memang niat malam tu nak bunuh Nabi. Kalau malam-malam tu Allah tak tolong Nabi, tak maklumkan, maka kita tak tahu macam mana cerita dia. Jadi Allah itu Maha Kuasa sebab Nabi itu adalah kekasih Allah. Allah nak bantu Nabi, jadi dia maklum dah bahawa ada niat jahat daripada orang Quraisy. Lalu malam tu Nabi nak keluar, tapi ramai orang Quraisy dah standby nak bunuh Nabi. Lalu mengikut cerita yang dulu, maksudnya Nabi keluar, tapi Nabi baca satu surah daripada surah Yasin ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Kamu hafal tak surah tu? Ayat tu. Wa ja'alna. Bila Nabi baca ayat surah Yasin ayat yang ke-9, Nabi ambil apa? Ada riwayat kata Nabi ambil basyak, ada riwayat kata Nabi ambil tanah. Jadi Nabi campakkan ke arah pemuda-pemuda Quraisy tadi. Jadi dengan keberkatan ayat Al-Quran tadi, pandangan mereka telah kabur dan ada di kalangan mereka yang tertidur. Jadi mudahlah Nabi nak nusuk keluar pergi ke rumah siapa tadi? Rumah Sayyidina Abu Bakar. Nabi pun jalanlah sampai rumah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah bersedia lah. Dia dah maklum kepada anak-anak dia. Pada waktu tu tak saja ada 3 orang anak dia yang dia maklum, iaitu anak Sayyidina Abu Bakar namanya Abdullah, yang kedua Asma, dan juga yang ketiga Aisyah. Dia dah maklum bahawa dia akan berhijrah, akan pergi ke Gua Sur. Lalu malam tu Nabi pun berjalanlah dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi punya kalut dalam hijrah sampai Nabi lupa pakai capal ataupun pakai selipar. Nak naik ke gunung ataupun Bukit Sur tu agak tinggi dengan batu-batu sehingga kan Nabi habis kakinya pecah. Tapak kaki lah, bukan kaki pecah, tapak kakinya pecah. Tapi Nabi ni dah biasa, dah susah. Kita je yang tak biasa susah penggunaan Nabi ni. Besar sangat penggunaan Nabi. Jadi kena banyak berselawat. Nabi naik sampai rumah saya atas, sampai ke Gua Sur dengan Sayyidina Abu Bakar. Di situ nak masuk ke satu gua. Ada gua kan, gua dekat, ada satu gua. Tapi Sayyidina Abu Bakar ni betapa kasihnya pada Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, tunggu dulu. Tunggu dulu. Biar Sayyidina Abu Bakar, biar aku masuk dalam gua ni. Aku nak cek dulu dalam gua ni ada tak binatang-binatang yang berbahaya, sebab sayangnya pada Nabi. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun masuk. Dia pergi tengok dalam gua tersebut. Sebenarnya dia nak cuci, dia nak, sebelum Nabi masuk, dia nak kemas lah. Kalau ada ranting-ranting kayu dan sebagainya. Dia tengok ada beberapa lubang. Ada beberapa lubang yang dia tahu lubang tu adalah lubang untuk binatang berbisa. Mungkin ada ular, mungkin ada kalajengking, mungkin ada benda-benda lain yang bahaya. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun dia ambil daripada kain tadi, dia tutup lubang-lubang tadi supaya Nabi masuk dalam keadaan selamat. Lalu dia kata, ya Rasulullah, boleh masuk. Nabi pun langkah kaki masuk ke dalam gua tersebut. Nabi ni dia dah letih sangat. Lalu ketika Sayyidina Abu Bakar duduk, dia tertidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar. Kesian kat Nabi. Nabi dah letih sangat, dia tertidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar. Ketika Nabi menunjukkan kakinya ke arah satu arah, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar nampak ada satu lubang lagi yang dia lupa tutup. Dan ada riwayat mengatakan dalam lubang tersebut ada, dan ada juga riwayat mengatakan ada kalajengking. Jadi boleh rujuklah nanti. Jadi tiba-tiba bila Sayyidina Abu Bakar nampak dalam lubang tersebut ada ular ataupun kalajengking, kerana kasih sayang kepada Nabi, Sayyidina Abu Bakar dia letakkan kakinya ke arah lubang tersebut, dan tiba-tiba haiwan tersebut telah mensengat ataupun telah menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Abu Bakar menggigil kesakitan, sehingga dia menangis air mata tadi gugur ke wajah Nabi, dan tiba-tiba Nabi terjaga. Kerana apa? Kerana air mata Sayyidina Abu Bakar. Lalu Nabi tanya pada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang berlaku? Lalu Abu Bakar pun ceritalah bahawa kakinya telah disengat binatang berbisa. Ada riwayat kata Nabi ambil kaki Abu Bakar, Nabi sapu kaki Abu Bakar, dan alhamdulillah sengatan ataupun bisa itu hilang. Dan ada juga yang mengatakan Nabi ludah dengan air Nabi. Jadi dengan mukjizat yang ada pada Nabi tadi, maka Allah sembuhkan segala penyakit yang ada ketika itu pada Sayyidina Abu Bakar. Lalu
Cikgu nak pendek cerita. Tak tahu sebab benda ni kronologi nak cerita sampai ke masa Muhajirin. Cikgu cerita sekilas. Okey, lepas tu Nabi Muhammad dengan Bakar ni dia akan duduk di Rasul selama 3 hari. Waktu tu kota Mekah dah sibuk lah. Dia kalut lah, dia kecoh lah. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad telah hilang. Mereka nak bunuh Nabi tapi tak berjaya. Lalu hari yang sampai hari yang hilang tu, tadi Ustaz cerita sebut ada seorang tokoh, nama dia apa? Abu Jahal. Abu Jahal ni baik ke jahat? Abu Jahal kata, dia panggil semua penduduk-penduduk kota Mekah, siapa yang boleh tangkap Muhammad, siapa yang boleh tangkap sama ada dia hidup ataupun mati, aku akan bagi 100 ekor unta. Kalau 100 ekor unta tu nak tukar pada duit kita berjuta. Bayangkan kalau kamu dapat tangkap Muhammad, dia kata aku akan bagi 100 ekor unta. Jadi orang Quraisy ni mereka semangat lah. Nak pergi cari Muhammad, mereka lengkapkan senjata-senjata, mereka pergi ronda habis cari Muhammad. Tapi akhirnya hari yang ketiga, sebab Nabi Muhammad ni dia ada laluan dia tak ikut laluan biasa. Dia ikut laluan patutnya nak ke Mekah ke arah lain, tapi dia pergi ke arah selatan, dia pergi ke arah Yaman. Jadi orang keliru perjalanan Rasulullah ni. Lalu hari yang ketiga, ketika berada dalam gua, juga ringkaskanlah cerita lah. Okey, hari ketiga tiba-tiba Sayyidina Bakar dengar jejak kaki orang Quraisy ni menghampiri permukaan gua tersebut. Lalu Sayyidina Bakar kata apa? Ya Rasulullah, ada orang Quraisy yang datang untuk membunuh kita. Rasulullah kata apa? Jangan risau, kerana di sisi kita ada Allah. Dan dia bukan kata apa? Dah dekat sangat dah. Ada orang kata dekat permukaan gua tu ada sarang laba-laba. Sebab tu hijrah kita ni ada lambang logo kita, sarang laba-laba. Bukan saja-saja buku. Sebab ada lambang kisah di sebalik sarang laba-laba tersebut. Di permukaan gua tu ada sarang laba-laba. Jadi orang Quraisy ni tengok ada laba-laba dari segi akarnya, dah tentu tak ada penghuni dalam gua tersebut. Dan juga dalam gua tersebut ada 2 ekor burung merpati yang sedang mengeram atau mengeram. Jadi dia kata tak mungkinlah Muhammad ada dalam ni. Lalu dia pun berasul. Lalu hari yang 3 Nabi Muhammad pun teruslah meneruskan hijrahnya ke kota Madinah, bersama ada 4 orang. Kita sebut ni 4 orang ni supaya kamu tadi kalau Cikgu Nasar tanya kuis ni kamu tahu. Yang pertama yang keluar hijrah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar. Dan yang ketiga dalam hijrah Nabi itu, Nabi yang dibawa seorang hamba yang bernama Abdullah bin Uraiki. Abdullah bin Uraiki ni dia bukan Islam, tapi Nabi percaya pada dia sebab dia dah hamba pada Sayyidina Abu Bakar. Nabi bawa dia sebab dia lah pemandu arah. Dia yang tahu jalan-jalan nak pergi ke Madinah. Dan yang terakhir Nabi bawa Amir Hurairah. Amir Hurairah ni ialah pekerja pada Sayyidina Abu Bakar. Dia pun berjalan sampai ke satu padang pasir. Tiba-tiba ada seorang pemuda Quraisy. Pemuda Quraisy ni memang niat nak bunuh. Dia nak cerita tu panjang sangat lah. Jadi sampai dia nak bunuh, nama dia ialah Surakah bin Malik. Dia nak bunuh Nabi. Kamu rasa kamu dah tahu dah kisah ni. Dia ligar dengan kuda sampai nak sampai dengan Nabi. Tiba-tiba kuda tadi ada masalah. Kuda tadi jatuh, dia pun terjatuh. Sebab apa? Berkat doa Nabi. Dia bangun lagi, dia ligar lagi rombongan Nabi tadi. Elok nak sampai dekat nak bunuh, tiba-tiba kuda dia tadi jatuh lagi. Dia pun terjatuh. Dan sampai kali ketiga, tiba-tiba kuda dia tadi terbenam dalam padang pasir. Dan dia dipercaya bahawa Muhammad adalah orang yang benar dan Muhammad akan mendapat kemenangan. Lalu dia pergi jumpa Muhammad. Dia kata, kamu orang yang benar dan aku berjanji aku mohon maaf dengan kamu. Lalu dia pulang balik ke kota Mekah. Lalu Nabi Muhammad pun teruskanlah perjalanan dia sampai ke satu tempat bernama, dia banyak lagi lah, tapi satu tempat sampai ke Quba. Di Quba tu Nabi Muhammad membina satu masjid yang pertama. Jadi kalau siapa pergi Mekah tu, alhamdulillah pergi Madinah tu bolehlah sembahyang di sana. Masjidnya cantik, putih. Alhamdulillah lah. Jadi siapa yang berkesempatan tu, cikgu pun berkesempatan juga alhamdulillah buat solat sunat di situ. Masjid dia warna putih, dan itulah masjid pertama yang dibina di kota Madinah. Masjid dia warna putih. Sampai di Quba dalam beberapa hari,
Nabi teruskan perjalanan sampai ke kota Madinah. Jadi sampai di kota Madinah, orang Madinah ni yang dikenal kata orang Ansar dengan orang Muhajirin ni, dia dah tunggu Nabi lama dah. Tadi Ustaz dia cerita dah ramai yang berhijrah. Sebab tu orang Quraisy marah sangat orang Islam hijrah. Dia takut orang Islam bertambah kuat di kota Madinah. Lalu lantas saja orang orang Ansar ni ataupun penduduk Madinah ni, dia gembira sangat-sangat sebab kedatangan Nabi yang mereka tunggu. Sampai seorang Yahudi, dia kata, wahai penduduk Arab, kini tibalah masa yang orang kamu tunggu-tunggu. Apa yang kamu tunggu? Itulah Nabi Muhammad. Sampai dekat sana, mereka pun berseronok. Ada yang naik sampai pelepah tamak tunggu Nabi, sepanjang jalan untuk tunggu Nabi. Ada yang pelawal Nabi masuk ke rumah mereka. Mailah Rasulullah duduk rumahku, mailah duduk rumahku. Betapa mulianya orang Ansar ni. Orang Ansar ni hatinya sangat mulia. Sampai Nabi kata, Nabi tak berhenti mana-mana, Nabi ikut arah unta tadi. Sampailah unta tadi berhenti di satu rumah, iaitu rumah Abu Ayyub. Kan? Rumah Abu Ayyub, di situlah Nabi bina satu masjid yang kini namanya Masjid Nabawi. Jadi orang Ansar ni dia gembira sangat sampai dia nyanyikan satu syair. Pernah dengar tak syair dia? Tala'al badru alaina ya ilwada. Itu sama. Wajaba syukru alaina mada'ani lahida. Sekali. Tala'al badru alaina misaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'ani lahida. Selalu kita dengar syair itu. Itulah syair yang mana menggambarkan kegembiraan penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi. Pada dulu, cikgu serahkan kembali kepada Cikgu Nasar, yang mana mampu cikgu jawablah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia tadi bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Mekah ke kota Madinah ataupun dulunya dinamakan Yasrib, dan bagaimana enaknya ataupun merdunya suara Cikgu Yusnizan mengalunkan Ola Al-Badru. Saya rasa terawang-awang. Baik, kita tinggalkan sedikit tentang sirah hijrah Rasulullah. Kita beralih angin sedikit, sebab ahli panel kita ini bukan calang-calang orangnya. Dia dan bidangnya bukan bidang sirah, dia bidang counseling, bidang yang memberikan motivasi kepada anak-anak. Dan cukup bertuah anak-anak telah hadir pada pagi ini. Jadi berbalik kepada ahli panel yang keempat, Cikgu Zainal. Diharapkan Cikgu Zainal dapat menghuraikan sedikit apa yang pentingnya hijrah itu dalam kehidupan masyarakat masa kini. Boleh? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Nasar moderator kita pada tengah hari ini, rakan-rakan ahli panel. Baik, sebelum cikgu nak jawab persoalan yang dilontarkan tu, cikgu nak tanya kamu. Hijrah. Daripada tadi kita dah dengar ada ahli panel berkaitan dengan maksud hijrah, sejarah perjalanan Nabi apa semua. Cikgu nak tanya, boleh jawab tak? Hijrah ni sesuai ke tak sesuai dengan zaman sekarang? Ya? Sesuai. Pandai pun. Jadi murid, apa yang Nabi tinggalkan tu, walaupun kisah hijrah ni kita anggap bukan sejarah, tapi dia sesuai. Masih lagi sesuai dan sesuai sampai bila. Kadang-kadang kita pandai jawab. Kita pandai jawab bila tanya, hijrah sesuai dengan zaman? Sesuai sangat.
Tapi apabila kita perhati balik dalam kehidupan kita murid, tak sama seperti mana yang kita ucapkan di mulut. Cikgu bagi contoh mudah saja kat kamu. Kalau sesuatu tu penting, kita cukup jaga, betul tak? Betul tak? Macam duit penting lah duit. Kita akan jaga, takut hilang lah apa-apa. Tetapi bila dalam hijrah ni, kadang-kadang mulut saja kita kata penting, tetapi dalam kehidupan kita kadang-kadang kita tinggal pun yang penting tu. Satu contoh mudah saja, di rumah kita, ya, kalender. Tahu kalender? Ni masuk segi matematik. Kalender tahu tak? Untuk kita nak tengok hari bulan. Hari ni apa bulan, esok apa bulan. Tapi juga asal kebanyakan di rumah kita ada kalender kuda tu kan. Tahu kalender kuda? Kalender hijrah, cikgu ingat, kalau 10 buah rumah tu, mungkin satu pun hampa tahu kalender hijrah. Yelah, hampa pun tak tengok kalender hijrah. Ada, apa ada bagus. Itu mudah. Baik. Tu nak habaq ke hampa yang kata tadi, mulut kita yang kata tu sesuai dengan saya tu. Berkaitan dengan kalender pun, di rumah kita banyak ada kalender kuda daripada kalender hijrah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, situasi yang kedua, di rumah awak ada TV tak? Rumah siapa ada TV kan? Jatuh tangan. Baik, TV ni dia banyak channel kan? Ada TV 1, TV 2, TV 3. Pandai betul. Tapi satu TV yang namanya TV Al-Hijrah. Betul? Betul tak? Kamu tolong jawab dekat cikgu secara jujur. Kamu suka tak tengok TV Al-Hijrah? Betul tak? You kata tadi tu. Jadi murid, kadang-kadang hanya ucap di mulut, tetapi di hati tak. Kamu jangan jadi lagu tu. Sepatutnya TV hijrah tu yang kamu utamakan daripada TV Ocean. Betul tak tu kata? Sebab dalam TV Al-Hijrah tu banyak berkaitan dengan ilmu. Tapi kita cikgu ingat, jangan-jangan hampa takat tahu nama je Al-Hijrah. Buka TV Al-Hijrah pun tak pernah tengok apa. Betul? Baik, murid. Jadi murid, menjawab persoalan tuan moderator tadi tu, apakah kepentingan sangat penting hijrah dalam kehidupan kita? Di mana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang paling berjaya adalah mereka yang hari ini lebih apa? Lebih baik daripada semalam. Orang yang gagal adalah orang yang hari ini lebih teruk daripada semalam. Dan orang yang terpedaya adalah orang yang hari ini sama dengan hari semalam, yang diriwayatkan oleh Muslim, Bukhari dan Muslim. Baik, dalam hadis tersebut kita dapat tiga situasi untuk berjaya. Bagaimana untuk kita berjaya, bagaimana kita dikatakan gagal, dan bagaimana kita dikatakan terpedaya. Musim sekarang ni kita banyak yang kita terpedaya. Macam mana yang dikatakan terpedaya? Tiap-tiap hari kita hanya, apa benda yang tiap-tiap hari hanya di tangan kita lah?
Apa dia? Telefon. Lupa jangan bila tanya saja penting, tapi tiap-tiap hari di tangan hanya telefon. Ada kita tengok berkaitan dengan ilmu agama atau telefon? Tak ada. Nampak tak? Jadi memberi kepentingan iktiraf dalam kehidupan sangat perlu. Tambah-tambah lagi kita masyarakat Melayu banyak yang apa dia kata terpesong. Banyak yang terpesong. Walaupun dia kata ada yang berhijrah tapi tak buat pun. Hijrah tu kita kena apa dia? Kena apa berubah. Baik, tak lagi cikgu sambung balik. Dia asal sekadar itu saja. Lagi ada lagi juga akan sambung, insyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Direktur. Terima kasih Cikgu Zainul. Dan untuk makluman para penonton semua ataupun anak-anak sekalian, sebenarnya kita merancang untuk adakan 2 pusingan. Tetapi oleh kerana masa yang tak begitu mengizinkan, apatah lagi sekarang ni jam sudah menunjukkan pukul 12.55. Nak mencecah pukul 1 dah. Sebab kita ada lagi majlis selepas ini, kita akan tangguhkan seketika. Dan sebelum kita mengakhiri forum perdana sempena Mak Hijrah ini, elok kiranya kalau saya menjemput sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Anaf kita untuk mengupas secara keseluruhan apa yang telah kita bincangkan pada pagi ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Direktur. Sebagai kesimpulan yang dapat Ustaz buat, dan Ustaz pun rasa semua pelajar-pelajar murid-murid pun dah faham kan? Apa yang hijrah faham pun? Hijrah pertama daripada kota Mekah ke Madinah. Tempat pertama Nabi singgah adalah di Gua Sur. Sebelum sampai Madinah, Nabi sampai di Masjid sudah. Masjid Quba. Adakah perjalanan Nabi daripada kota Mekah ke kota Madinah jalan yang sama dia buat? Jalan yang berbeza. Ada mengatakan jalan Fadilah daripada kota Makkah ke kota Madinah, jalan yang selalu orang pakai 400 km. Jalan Nabi yang Nabi pakai berbeza sehingga ada ulama sirah mengatakan 495 km. Cuba bayangkan, Nabi hanya naik 2 ekor unta. Bersama dia 2 ekor unta dan 4 orang pada masa itu. Bayangkan, siang malam Nabi hanya mengembara dengan itu sahaja. Sehingga ada yang mengatakan, ulama sirah, Ustaz buka sedikit rahsia. Macam Cikgu Yus tadi cakap, ada cerita-cerita menarik dalam tempat-tempat Nabi berjalan tu. Sebagai satu contoh, inilah kalau salah perbetulkan, ada tempat tu namanya yang di satu kemah. Nabi berjalan-jalan sehingga habis bekalan air dan makanan pada masa itu. Yang mana pada masa itu kita faham, bila berjalan baru separuh, dah habis makanan, habis air, dalam otak pegang apa? Habislah aku. Aku tak ada dah. Yang mana kau bila waktu pegang, matilah tadi. Tak ada dah makanan. Tapi Allah hadirkan satu kemah yang berdekatan yang waktu Nabi habis bekalan air itu, yang mana kemah itu hanya tinggal 2 orang tua yang bernama Ibnu Maktum dan Abu Maktum. Ustaz. Pada masa ni orang tua ni hanya ada kambing yang uzur. Tak ada apa. Sebab waktu tu waktu kemarau. Sebabkan mujizat Nabi Muhammad SAW, dia minta izin dekat makcik tu, wahai makcik, boleh tak saya nak usap sedikit kambing ni? Dengan lafaz Bismillah, Nabi usap dekat kantung kambing tu, lalu bengkak penuh susu. Itu mujizat, salah satu mujizat Nabi. Lalu Nabi pun memerah sehingga penuh semua bekas-bekas di kemah tu.
Tapi hebatnya akhlak Nabi, Nabi takkan minum selagi mana sahabat-sahabat dia minum dan tetamu, bukan tetamu, tuan rumah tu minum. Itu akhlak Nabi. Tolak, saya Nabi pernah kata, tak apa ya Nabi, aku minum dulu. Sebab apa? Kalau aku tak minum, terlebih bila aku takkan minum. Betapa sayangnya Abu Bakar daripada Nabi. Minum baru senang. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan akhlak orang tua pada masa itu, dia tak tanya apa dah. Dia kata, wahai, dia tanya pemuda, dia pun tak kenal. Tapi berita dia dapat, macam tadi cikgu cakap, 100 ekor unta. Siapa yang jumpa Nabi? Kalau kamu orang miskin, Nabi depan kamu. Kalau aku pegang orang ni, aku dapat 10 juta. Tapi sebabkan Nabi tolong usap kaki kembang susu depan mata dia, dia kata dia yakin bahawa ini Rasulullah SAW, utusan Allah. Baik, untuk simpulkan sikit, hijrah setiap orang mesti bermula daripada diri dia sendiri. Jadi bila bermula dari sendiri, ayat motivator ataupun ulama-ulama gariskan, nak mula hijrah mesti ada perkataan ini, paksa diri. Boleh. Kenapa paksa diri? Sebab jika tak mula paksa diri kita, sebab bila susah nak hijrah. Macam kamu cakap, Ustaz, TV awesome, TV 9, semua syok, mati ke hijrah. Ustaz, nak sembahyang kat rumah, syok, ada lah. Ustaz, jom sembahyang masjid. Masjid Ustaz. Sebab apa? Kita semua faham syurga itu manis, tapi nak sampai syurga itu pahit. Neraka itu takut, tapi nak sampai neraka itu manis. Nak buat nafsu itu manis, tapi nak buat baik itu pahit. Sangat-sangat. Jadi perlu ada paksa diri dalam hati. Kalau tak ada paksaan dalam hati, sampai bila-bila tak ada hijrah. Itu kunci utama. Dan biarlah Ustaz harapkan hijrah itu kepada yang lebih baik, daripada buruk kepada yang lebih baik. Ustaz saya terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Ahnaf atas kesimpulan yang dibuat terhadap tajuk yang telah kita bincangkan. Dan untuk makluman anak-anak semua, soalan kuis ini kita akan tunda ke besok pagi semasa perhimpunan pagi awal tu. Kita akan buat kuis di situ, kita akan sediakan hadiah Ustazah, boleh? Jadi dengan itu maka berakhirlah forum perdana sempena Ma'al Hijrah ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahnaf, Ustaz Fardin, Cikgu Muslidan dan juga Cikgu Zainal. Walaupun banyak lagi nak kami sampaikan, namun masa cukup mencemburu. Saya serahkan kembali kepada juru acara majlis. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.